أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى ونبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه واقتفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita mengatur kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada saat ini dapat lagi kita dipertemukan dalam perkongsian dalam kuliah ataupun kita namakan sebagai silsilah kuliah online, tajaan ataupun anjuran Akademi Tarbawi, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mungkin kalau yang melihat tu mungkin boleh komen sikit kot kalau kita kata clear ke tak clear ke. Suara yang kita kata suara saya ni. Sebab kebetulan hari ni bersiaran di luar, bukan di tempat yang ni, ada urusan di luar. Jadi kita kata live-nya di luar lah, insyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tajaan ataupun anjuran Akademi Tarbawi, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Insya-Allah kita akan meneruskan perkongsian kita menggunakan kitab ini, Arba'in Tarbawiyah, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan meneruskan perkongsian kita, dan perkongsian kita masih lagi dalam ringkungan hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini membicarakan berkaitan dengan cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sukalah saya untuk membacakan dulu hadis ini. Kemudian kita teruskan kepada kita kata perkongsian yang kita akan sebut pada petang ini, insya-Allah. Okay, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, Al-iman bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'batan. فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Hadis riwayat rawahul Muslim. Yang bermaksud al-iman bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu mempunyai 70 ataupun 60 cabang. Syu'bah. Fa'afdaluha, cabang keimanan yang paling afdal, qaulu la ilaha illallah, iaitu ucapan ataupun tuntutan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang keimanan yang paling rendah, imatatul adha 'anil tariq, mengalihkan halangan-halangan ataupun duri-duri yang berada di tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu sebahagian daripada cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam hadis ini dia ada 3 perkara penting lah yang Nabi SAW nak sebutkan kepada kita, iaitu cabang keimanan yang paling afdal adalah kita sebut tadi tuntutan ataupun ucapan ataupun ungkapan la ilaha illallah. Kan? Itu yang pertama dan telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian wa adnaha, dan cabang keimanan yang paling rendah juga kita telah sebut pada pertemuan yang lalu, iaitu imatatul adha 'anil tariq, mengalihkan halangan-halangan yang berada di tengah jalan. Dan kita kata pada bahagian yang ketiga, wal haya'u syu'batun minal iman, rasa malu itu sebahagian daripada cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan membicarakan berkaitan dengan
wal haya'u syu'batun minal iman, insya-Allah. Jadi saya nak membacakan dulu sedikit apa yang dikarang ataupun yang ditulis oleh kita kata pengarang kitab Arba'in Tarbawiyah ni. Kemudian sama-sama kita sedikit huraian lah, insya-Allah. Okey, ungkapan ataupun perkara yang ketiga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu sebahagian daripada cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Perasaan malu itu juga, perasaan malu yang ada pada diri kita ini termasuk dalam cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Kita kata dengan sifat malu kita itu, sifat tersebut menunjukkan bahawa kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malunya bagaimana nanti kita akan sebutlah, insya-Allah. Okey, saya bacakan dulu di sini apa yang disebut oleh pengarang ataupun yang ditulis oleh pengarang ini, insya-Allah. Dia sebut mengukuhkan rasa malu sebagai salah satu daripada cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut di sini, tidak sedikit kaum muslimin yang menganggapkan bahawa malu hanyalah sebahagian kecil daripada iman, sehingga tidak memiliki kepedulian, kecanaan untuk mengembangkan dan mengukuhkannya. Dia kata di sini, tidak ramai di kalangan kita kata menganggap bahawa malu ini juga termasuk dalam perkara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kita kata cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai kita kata yang kita melihat hari ni, mereka tak rasa malu itu sebahagian daripada iman. Malu itu sebahagian daripada cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang yang mungkin tak perasan, mungkin tak tahu, ataupun mungkin dia kita kata tak ambil tahu pun berkaitan dengan malu itu sebenarnya sebahagian daripada cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut sehingga kan tidak ada yang memiliki kepedulian, tidak ada orang yang nak ambil berat, yang nak ambil cakna untuk kita nak mengukuhkan, nak kita akan memperbetulkan sifat malu itu dalam diri kita. Kan? Malu itu satu benda yang kita kata sebagai fitrah juga kepada kita, kan? Dan perlu ada dalam diri kita. Kan? Maksudnya dalam kehidupan kita, dalam diri kita ini perlu ada sifat pemalu. Perlu ada sifat malu. Al-haya. Al-haya. Mesti ada sifat malu. Kalau tak ada sifat malu, maka dia akan boleh buat apa saja. Kan? Fa idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau dia rasa kita kata dah tidak ada perasaan malu padanya, maka fasna', dia akan buat apa yang dia suka. Dalam istilah bahasa Arab, al-haya'u malu dengan istah. Dia ada kita kata ada banyak istilah lah. Kan? Tapi al-haya' malu itu menjurus kepada malu yang dikategorikan sebagai malu yang kita kata yang baiklah, yang bagus, yang termasuk dalam cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang malu nak buat kebaikan. Ada juga orang malu nak tolong orang. Ada juga orang malu nak bercakap benar. Ada juga orang malu dalam nak buat satu benda yang baik dan sebagainya. Kan? Maksudnya malu itu malu yang tidak bertempat. Kan? Tapi malu kita nak rasa malu bila mana kita melakukan satu benda yang tidak baik. Malu dalam kita kata nak melakukan satu benda yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu dalam kita kata mencegah diri kita daripada terdorong kepada perkara-perkara yang boleh kepada maksiat ataupun dosa dan sebagainya. Itu malu yang baik. Itu dikatakan al-haya, malu. Jadi dia sebut di sini, ramai orang tak ambil berat sehingga kan orang tidak mempedulikan perlunya ada perasaan malu dalam diri seseorang. Dalam diri seseorang muslim itu sendiri. Kan? Oleh kerana itu disebut di sini, kami akan memaparkan beberapa penjelasan. Semoga mampu kita kata menambat hati kita untuk kita rasa malu ini penting dalam kehidupan kita. Dia ada senaraikan beberapa poin lah. Kan? Beberapa poin yang dia akan sebut dan saya akan baca untuk sama-sama kita ambil iktibar dan juga kita meletakkan perlunya rasa malu dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita melihat hari ini,
realiti lah, kan? Kebanyakan orang-orang muda, remaja-remaja kita ini sudah hilang perasaan malu. Sudah hilang perasaan, kita kata, rasa malu, kan? Rasa malu, kita kata, dah hilang dalam diri mereka. Maka mereka boleh buat apa sahaja. Kalau kita tengok hari ni, kita kata budak-budak kecil pun dah melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, kan? Melakukan perkara maksiat, kan? Sehingga kan ada, kita dengar menceritakan bahawa masuk dia sekolah-sekolah rendah pun dah mula dah, kita kata, berkapal, dah mula dah, kita kata, berhubung lelaki perempuan yang tidak baik dan sebagainya, dah berlaku. Kan dulu mungkin kita tengok sekolah menengah ataupun peringkat pemuda-pemuda bekerja dan sebagainya, tapi hari ini sekolah rendah pun dah, kita kata, begitu. Kenapa? Kerana mereka dah tidak rasa perlunya ada perasaan al-haya ataupun malu itu dalam diri mereka, kan? Ini mungkin kita kata al-haya itu terhakis sedikit demi sedikit lah dalam generasi kita pada hari ini. Dan kita yang faham, kita yang memahami dan cuba memahami, dan kita belajar untuk memahami, insya-Allah untuk kita nak memperingatkan balik diri kita dan orang lain supaya al-haya ataupun perasaan malu itu perlu ada dalam diri kita untuk kehidupan kita yang seterusnya, insya-Allah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya ulang balik, oleh kerana itu kami ataupun kitab ini akan memaparkan beberapa penjelasan yang insya-Allah ia mampu kita kata mengikat hati kita untuk kita rasa kepedulian dan kita rasa cakna kepada perasaan malu itu perlu dalam diri kita. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertama dikata di sini, malu tidak sekadar kita kata cabang daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja, akan tetapi ia menjadi identiti moral agama Islam itu sendiri. Kan? Bila sebut orang Islam, dia mesti ada perasaan malu. Dia mesti ada perasaan al-haya, perasaan malu itu. Itu merupakan identiti kepada seorang Muslim ataupun peribadi Muslim. Kalau dia tidak ada perasaan malu dalam diri dia, maka identiti sebagai seorang Muslim itu telah hilang ataupun telah terhakis. Jadi kita nak balikkan balik identiti ini, kita ambil balik perasaan malu tersebut, kita letakkan dalam diri kita dan kita sesuaikan pada tempat dan juga masa-masa yang sesuai. Masa-masa yang kita kata yang sesuai lah, insya-Allah. Jadi nak kata di sini, malu itu bukan sekadar cabang keimanan, tetapi ia merupakan satu identiti individu Muslim. Satu identiti individu Muslim yang kita nak kena kekalkan dalam diri kita, insya-Allah. Kan? Ini sebagaimana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ataupun bersabda kepada kita yang bermaksud setiap agama memiliki moralnya, dan moral Islam adalah al-haya, adalah perasaan malu. Adanya perasaan malu dalam diri seseorang. Jadi nak katakan di sini bahawa bila kita sebagai seorang Muslim, maka dalam diri kita tak boleh tidak terlepas daripada kita mempunyai perasaan malu. Yang sebut tadi lah, malu dalam kita nak melakukan maksiat, malu dalam kita nak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, malu dalam perkara-perkara yang kita nak kita kata yang dipandang oleh orang satu benda yang aib dan sebagainya. Itu yang kita nak kena faham. Bukannya malu nak tolong orang, malu kita kata nak bagi sumbangan, malu dan itu malu yang tidak bertempat. Jadi maksud al-haya di sini adalah rasa malu daripada melakukan maksiat, melakukan dosa atau melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan keburukan yang di segi pandangan orang, pandangan yang kita kata yang buruk. Okey, itu yang pertama disebut malu bukan sekadar cabang keimanan, tapi ia merupakan identiti kepada individu Muslim itu sendiri. Seperti mana Nabi SAW menyebut dalam satu hadis riwayat Malik, setiap agama memiliki moral dan moral Islam adalah malu. Itu yang kita nak tekankanlah untuk generasi kita pada hari ini, supaya kita memiliki perasaan kita kata malu itu sendiri, insya-Allah. Okey, itu yang pertama. Manakala yang kedua berkaitan dengan keimanan, berkaitan iman dengan malu sangat erat
sehingga apabila salah satunya hilang, maka hilang pula yang lainnya. Yang kedua ni nak katakan keterikatan di antara kita kata keimanan dan juga perasaan malu itu keterikatan yang sangat erat. Bila mana salah satu daripadanya hilang, maka dia akan menghilangkan kedua-duanya. Kan? Kalau hilang salah satu, maka orang akan hilanglah semua identiti tersebut. Kan? Ini yang benar, sebagaimana juga seperti mana hadis Nabi SAW menyebut dalam satu hadis riwayat Al-Hakim yang bermaksud malu dan iman adalah dua sejoli. Dua kita kata keterikatan yang rapat lah. Apabila salah satunya terangkat, maka terangkat pula yang lainnya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Okay, poin yang kedua ni nak mengatakan apa? Nak mengatakan bahawa keimanan dengan perasaan malu itu memang hubungannya erat. Kalau hilang salah satu, maka hilanglah kedua-duanya. Kan? Maksudnya orang yang beriman dia mesti ada perasaan malu. Kan? Dan orang yang malu itu kan adalah orang yang beriman. Nampak? Orang yang beriman mesti ada perasaan malu. Dan orang yang malu itu sudah pasti dia mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau keimanan tak ada, dia tak akan datang rasa malu. Kalau kita kata malu tak ada, identiti sebagai seorang yang beriman itu tidak ada pada dia. Nak katakan di sini bahawa inilah kita kata perlunya kita kembalikan al-haya, perasaan malu itu dalam diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ini dikuatkan dengan hadis Nabi SAW yang bermaksud malu dan iman itu adalah dua identiti yang sangat rapat. Disebut di sini sejoli. Kan? Maksud dia sangat rapat lah. Apabila salah satu daripadanya terangkat, maka terangkat pula yang lainnya. Maka salah satu daripadanya kita kata tidak ada, maka yang lainnya juga akan hilang begitu. Saya ulang lagi sekali, iman dan juga kita kata perasaan malu itu erat. Kan? Kalau salah satu hilang, maka keduanya akan hilang. Keduanya tidak akan nampak. Kan? Kalau orang itu beriman, dia perlu merasai rasa malu. Kalau orang itu dia malu, sudah pastilah dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu yang kedua. Manakala yang ketiga kita melihat di sini disebut oleh pengarang, dia mengatakan hilangnya rasa malu akan terjerumus seorang Muslim kepada rentetan sifat keburukan dan berakhir dengan kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Nampak? Bila mana seorang itu hilangnya rasa malu, tidak ada rasa malu padanya, maka sudah pasti ia akan terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak baik. Ataupun dia akan melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Ataupun dia akan datang kepadanya sifat-sifat yang buruk kepada dia. Dan dia khawatir berakhirnya ataupun akhirnya dengan tidak ada perasaan malu ini akan juga datangnya satu penyakit, dikatakan penyakit kufur. Penyakit orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun takut terus kita kata terkeluar daripada agama Islam. Ini satu benda yang kita kata nampak macam simple, malu, tapi dia boleh membawa kepada sifat yang jahat datang kepada seorang tu dan juga boleh membawa kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut di sini hilangnya rasa malu akan menjerumus ataupun terjerumus seorang Muslim kepada rentetan sifat-sifat keburukan yang lain yang akhirnya dia akan bersudahan dengan kekufuran, dengan kita kata ingkarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga seperti mana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kata bermaksud, saya bacakan di sini, hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila hendak membinasakan seseorang hamba, ia akan mencabut rasa malu dari dirinya sehingga engkau tidak mendapatinya melainkan dalam keadaan membenci dan dibenci. Saya ulang lagi sekali. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila hendak membinasakan seseorang hamba, ia akan mencabut perasaan malu dari dirinya sehingga engkau tidak mendapatinya melainkan dalam keadaan benci dan dibenci.
Kemudian apabila engkau tidak mendapatinya melainkan dalam keadaan benci dan dibenci, maka akan tercabut darinya sifat amanah. Kan? Sifat amanah cabut ataupun dihilangkan sifat amanah. Apabila sudah tercabutnya darinya sifat amanah, maka engkau tidak mendapatinya melainkan dalam keadaan mengkhianat ataupun dikhianati. Mengkhianati orang lain ataupun dikhianati. Dan apabila engkau tidak mendapatinya melainkan dalam keadaan mengkhianati dan dikhianati, maka akan dicabut darinya sifat rahmah, kasih sayang. Apabila sudah tercabut daripada sifat rahmah, maka engkau tidak mendapatinya melainkan dalam keadaan dikutuk dan mengutuk. Dikutuk dan juga mengutuk. Dan apabila engkau mendapatinya melainkan dalam keadaan dikutuk dan mengutuk, maka akan dicabut darinya ikatan Islam. Maka akan dicabutnya, kita kata, ikatan Islam. Jadi nak kata di sini bahawa kita kata daripada hilangnya rasa malu, kan, daripada hilangnya rasa malu akan timbul pula penyakit yang lain, iaitu benci membenci. Kemudian lepas datangnya benci membenci, pula akan lahirnya sifat yang buruk yang lain, iaitu kita kata hilangnya sifat amanah dan timbul pula sifat khianat, mengkhianati. Bila ada khianat, mengkhianati, maka akan hilang pula sifat rahmah, kasih sayang. Kan? Apabila hilangnya sifat rahmah, kasih sayang ini, maka dia akan kutuk mengutuk pula. Dan bila datangnya sifat kutuk mengutuk, maka ia akan dicabut padanya kepada ikatan Islam itu sendiri. Ikatan Islam itu sendiri. Nampak rentetan daripada malu saja. Rentetan daripada perasaan malu ataupun rentetan daripada tidak ada perasaan malu, maka dia akan timbul penyakit-penyakit ataupun sifat-sifat yang buruk yang lain, sehingga boleh menyebabkan seorang itu terputus daripada ikatan Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tengok hadis ni dikaitkan dengan realiti ni, nampak macam ada kaitan. Kan? Macam ada kaitan. Dah tak rasa malu dah. Kan? Datang pula amanah hilang. Datang pula duk khianat mengkhianati di antara satu sama lain. Dah ada sifat khianat. Kan? Kemudian kita kata disebutkan tadi hilang pula sifat rahmah, kasih sayang. Dah khianat tak ada lah. Nak hormat menghormati, nak kasih sayang dan sebagainya, tak ada. Bila hilang kasih sayang, maka dia main duk kata, mengumpat kau ni, kutuk kau ni, fitnah kau ni. Kan? Lepas habis itu, sehingga boleh menyebabkan kita khawatir di akhirnya akan dicabut pula kita kata ikatan Muslim, ikatan kita kata sebagai seorang Muslim, sampai menyebabkan kafir mengkafir di antara satu sama lain. Nampak? Ini kita melihat satu benda yang rasa macam simple, yang kecil, tetapi ia memberi satu impak, akhirnya impak yang sangat-sangat besar dari segi negatifnya. Kan? Jadi yang kata di sini bahawa betul lah apa yang disebutkan, hilangnya rasa malu akan menjerumus seorang Muslim kepada datangnya sifat-sifat buruk yang lain dan berakhirnya dengan kita kata kekufuran. Betul lah apa Nabi SAW sebutkan kepada kita yang saya bacakan tadi. Kita kata mula dengan hilangnya rasa malu sahaja. Hilangnya rasa malu sahaja. Jadi ini satu kita kata perkara yang perlu untuk kita kembalikan balik, untuk kita kata bina balik diri kita ini supaya kita mempunyai sifat atau mempunyai perasaan malu dalam kita nak melakukan benda-benda yang tidak baik. Kan? Di segi benda yang baik, benda yang buruk kita dah jelas. Benda yang halal, benda yang haram kita dah jelas. Benda yang boleh, benda yang tak boleh kita dah jelas, kita dah faham dan kita dah tahu. Kan? Di sini nak menentukan di antara yang mana satu itu, salah satunya adalah perasaan malu kita. Kan? Kalau kita rasa tak malu buat benda yang jahat, maka di situ sifat-sifat jahat yang lain, sifat-sifat buruk yang lain dia akan datang. Ataupun saya silakan sebagai magnet negatif, punya sifat-sifat magnet negatif yang buruk itu dia akan datang kepada kita. Tapi kalau kita jaga ada sifat malu, maksudnya situ magnet positif yang kebaikan ini dia akan datang kepada kita dan akan memberi kita kata kebaikan kepada kita. Jadi ini satu benda yang kita nak kena sama-sama memperingati lah, sama kita, diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, supaya kita kembalikan kepada diri kita ini sifat
kita kata malu. Sifat malu. Pentingnya sifat malu ini kerana apa? Ia nak menjaga Islam, nak menjaga keimanan dan nak menjaga hubungan di antara kita sama dengan orang lain, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya rasa kita kata 3 poin itu cukuplah untuk petang ini untuk kita berkongsi sama-sama berkaitan dengan kita kata ungkapan di akhir hadis yang kita baca tadi, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu sebahagian daripada cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. 3 perkara yang saya sebutkan tadi tu, maksudnya saya boleh ulang balik untuk mengukuhkan kita kata rasa malu itu sebagai salah satu cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kena memahami bahawa malu itu bukan sekadar cabang keimanan, tapi dia merupakan identiti sebagai seorang yang beriman dan seorang Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, keterikatan malu dengan keimanan ini sangat rapat. Kalau terungkai satu, maka satu lagi juga dia akan hilang. Dan yang ketiga, dengan kita perasaan malu ini, kita dapat menjaga keimanan kita, menjaga Islam kita, menjaga hubungan kita. Tapi kalau kita tidak menjaga perasaan malu, tidak ada perasaan malu, ia akan merosakkan keimanan, ia akan merosakkan Islam, dan ia akan merosakkan akhirnya ikatan Islam itu sendiri, sehingga boleh menyebabkan kita kata berlakunya kekufuran dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat sidang pendengar yang Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya rasa setakat itu untuk kita kata pertemuan kita ringkas sahaja. Kebetulan saya berada di luar, jadi sempat kita kata bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan pada kita kata waktu yang telah kita tetapkan. Moga-moga dengan singkat ini memberi kita kata manfaat sedikitlah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, yang menonton ini, ataupun selepas pada ini pun, insya-Allah moga-moga mendapat memberi kita kata manfaat daripada ungkapan ataupun ungkapan hadis, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu sebahagian daripada cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian kita, dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada hadis yang ketiga yang berkaitan dengan kita kata ibadah. Kita ambil 2 hadis yang berkaitan dengan akidah, dan insya-Allah lepas ini kita akan ambil 2 hadis yang berkaitan dengan ibadah, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja perkongsian kita pada kita kata kali ini. Moga-moga insya-Allah memberi manfaat dan faedah kepada saya dan kepada kita semua di atas pertemuan ini, insya-Allah. Dan sebagai satu kita kata peringatan ataupun ulanganlah, live silsilah kuliah online Akademi Tarbawiyah ini akan berlangsung. Sebelum ni kita buat pagi, tapi selepas daripada kita kata raya ni, kita susun jadual baru. Kita mula pada hari Selasa, Rabu dan Khamis setakat ini pada jam 2.30 petang, insya-Allah. 2.30 petang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah meluangkan masa untuk bersama-sama kami untuk kita kata mendengar sedikitlah tazkirah ilmu yang akan disampaikan, insya-Allah. Dan pada hari Selasa bersama Ustaz Omar, kitab Tanbihul Ghafilin. Pada hari ini bersama saya dengan kitab Arba'in Tarbawiyah. Dan besok tuan-tuan dan puan-puan waktu 2.30 bersama Ustaz Adni, kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran, insya-Allah. Jadi 3 hari ini setakat ni, mungkin lepas pada ni insya-Allah kita ada lagi percakapan yang lain dan kita akan masukkan dalam slot silsilah online anjuran Akademi Tarbawiyah ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Wallahu a'lam. Aktafi bi hadzal qadri minal kalam wa khairul kalam wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.